Okey, hari ini kita nak bincangkan soalan kertas 2, soalan sebenar SPM tahun 2019. Okey, jadi soalan yang pertama, bahagian A. Perabot Bakar Enterprise membeli sebuah kenderaan bernilai RM40,000 pada tahun 2014. Susut nilai kenderaan dikira pada kadar 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Dalam penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2018, kenderaan direkodkan pada harga asal walaupun nilainya telah berkurangan. Jadi soalannya, nyatakan prinsip perakaunan yang telah diamalkan oleh Perabot Bakar Enterprise. Okey, jadi mengikut pada prinsip perakaunan, kata kuncinya kat sini. Okey, soalannya adalah dia minta kamu menyatakan prinsip perakaunan yang terlibat dalam soalan ini. Okey, jadi di mana kamu nak tahu kata kunci untuk soalan ini ialah kenderaan direkodkan pada harga asal. Okey, jadi kalau kamu tahu kenderaan yang direkodkan pada harga asal itu mengikut prinsip yang mana, maka kamu boleh menjawab. Jadi dalam perakaunan kita ada 3 prinsip perakaunan. Okey, kita ada 3 prinsip yang dalam perakaunan. Pertama, ketekalan. Apakah yang dikatakan dengan ketekalan? Maksudnya konsisten. Kalau kita kata prosedur perakaunan yang kita gunakan tu untuk satu tempoh perakaunan mesti sama dengan yang kita akan gunakan pada tahun akan datang. Okey? Contohnya, kalau kita gunakan susut nilai 20% tahun ini, tahun depan pun kita gunakan 20%. Tak boleh kata tahun ni kita guna 20%, tahun depan susut nilai kita nak tukar jadi 10%. Okey. So ketekalan dia kena konsisten. Tahun ni guna yang sama dengan yang tahun depan. Itu dari segi ketekalan. Yang kedua, okey, kita ada prinsip kos. Apa yang dikatakan dengan prinsip kos ini ialah apa-apa aset yang kita beli pada tahun tersebut, kita akan rekodkan harga asalnya tiap-tiap tahun dalam penyata keuangan walaupun ia berlaku susut nilai. Okey, yang ketiga kita ada prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, pengiktirafan hasil dan belanja. Apa maksudnya? Apa-apa hasil yang kita dapat pada tahun itu, kita perlu rekod dalam penyata keuangan. Apa-apa belanja yang kita buat pada tahun tersebut, belanja yang kita keluarkan pada tahun tersebut akan dikira dalam tempoh perakaunan. Jadi sebab tu, bila pengiktirafan hasil dan belanja ni, kita akan ambil kira hasil yang belum terperoleh ataupun hasil yang belum diterima, dan juga belanja yang prabayar ataupun belanja yang belum bayar. So 3 prinsip perakaunan ini yang manakah yang menepati pada soalan kenderaan direkodkan pada harga asal walaupun nilainya telah berkurangan. Okey, seterusnya kita nak jawab soalan B. Soalannya, tentukan sama ada catatan bergu untuk akaun berikut benar atau palsu. Yang pertama, debitkan akaun aset apabila aset bertambah. Yang kedua, kreditkan akaun hasil apabila hasil berkurang. Okey, untuk soalan ini, saya suka untuk ingatkan kamu sekali lagi tentang kotak persamaan perakaunan. Bila debit dan kredit ni, kita lebih mudah faham kalau kita gunakan kotak persamaan perakaunan. Okey. Di sebelah sini adalah aset, ini liability, equity pemilik, belanja dan hasil. Okey, ini adalah bahagian debit, ini bahagian kredit. Okey, macam biasa saya akan tandakan anak panah di sebelah sini. Anak panah di sebelah sini pun akan naik. Apa maksudnya? Maksudnya
Jika berlaku pertambahan untuk aset dan belanja, catatan akan dibuat di sebelah debit. Okey, untuk liability, equity pemilik dan hasil, jika berlaku pertambahan, catatan sebelah kredit. Jadi untuk soalan yang kedua ini, tentukan sama ada catatan burgu, akaun berikut benar ataupun palsu. Dia kata debitkan akaun aset apabila aset bertambah. Jadi kita tengok kat sini lah. Okey, kita tengok kat sini. Aset. Kalau aset bertambah, catatan sebelah debit. Benar ataupun tidak. Okey, kamu tentukan. Yang kedua, kreditkan akaun hasil apabila hasil berkurang. Okey, hasil kat sini. Kalau bertambah, catatan sebelah kredit. Kalau dia berkurang, catatan sebelah debit. Jadi tengok kat sini lah. Okey, dia kata kreditkan akaun hasil. Hasil berkurang. Betul ataupun tidak? Jadi untuk soalan, untuk yang nombor 1, betul lah. Sebab jika berlaku pertambahan aset, catatan sebelah debit. Tetapi untuk yang kedua, kreditkan akaun hasil apabila berkurang. Jadi tak betul. Sebab akaun hasil ni, catatan sebelah kredit sekiranya berlaku pertambahan. Kalau berlaku pengurangan, akan dicatatkan di sebelah debit. Okey. So, tolong sila jawab soalan ini. Okey, seterusnya soalan 1C. Berdasarkan maklumat berikut, hitung kos jualan bagi Amin Enterprise jika margin untung kasar adalah 20%. Okey, diberikan jualan RM600,000, inventory awal RM30,000, inventory akhir RM35,000. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kata kuncinya kat sini adalah menghitung, kita nak cari kos jualan. Okey, kita nak cari kos jualan. Dan kata kuncinya yang diberikan adalah margin untung kasar adalah 20%. Okey, jadi yang pertama kamu kena tahu apakah formula untuk margin untung kasar. Okey, formula margin untung kasar ialah untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab dengan 100. Sebab dia peratus margin untung kasar. Okey, dalam soalan ini diberikan jualan RM600,000. Maka inilah jualan bersihnya. Okey, ini adalah jualan bersihnya. Jadi kita masukkan margin untung kasar yang diberikan adalah 20%. Sama dengan untung kasar kita tak tahu. Okey, bahagi dengan jualan bersih RM600,000. Okey, tak adalah. Dah tukar peratus. Okey. Jadi nak cari untung kasar. Ni kita pindahkan ke sini. So, kita tukarkan untung kasar sama dengan 20% darab dengan 600,000. So, kita akan dapat 20% sama dengan 0.2 darab dengan 600,000. So, kita akan dapat 120,000 untuk untung kasar. Kenapa kita kena cari untung kasar dulu? Sebab soalan dia nak kos jualan. Barulah kita boleh cari kos jualan. Sebab kos jualan ialah jualan bersih. Okey, jualan bersih tolak dengan untung kasar. Jadi jualan bersih tadi ialah 600,000. Tolak dengan untung kasar ialah 120,000. Okey, jawapannya ialah 480,000. Okey. Jadi kenapa diberikan inventory awal dan inventory akhir ni?
Ini adalah item pengacau lah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Yang kita perlu tahu adalah nak mencari untung kasar menggunakan margin yang diberikan tadi, mesti tahu formula ini. Okey. Okey, boleh salin jawapan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 1D. Penyata bank pada 1 Mac 2019 bagi perniagaan Suite Y menunjukkan baki debit bank RM300. Dividen pelaburan perniagaan Suite Y RM500 telah dikreditkan ke akaun bank. Kirakan baki penyata bank selepas urus niaga tersebut. Okey, dia suruh kirakan baki penyata bank. Penyata bank ni dia adalah kontra dengan akaun bank. Okey. Jadi kalau kamu tahu akaun bank kita, debit ini menunjukkan pertambahan, kredit ini menunjukkan pengurangan. Tetapi untuk penyata bank, dia akan jadi terbalik lah. So kalau penyata bank, debit itu adalah pengurangan, kredit itu adalah pertambahan. Jadi kalau dia kata dia ada baki debit RM300. Jadi awak masukkan kat sini RM300. Kemudian dividen pelaburannya dikreditkan pula RM500. So tambah RM500 kat sini. Jadi kalau nak menjawab, okey, dia akan jadi penyata bank sama dengan, okey, ni sebelah debit ni kita buat kurungan 300 tambah dengan 500. Kita akan dapat RM200 baki di sebelah kredit. Kan? Okey, ni je jawapan dia. Okey, sila salin jawapan ni. Okey, untuk soalan terakhir 1A, akaun modal berikut disediakan semasa pembubaran sebuah perkongsian. Okey, yang ini tadi pengiraan. Jadi, kamu tengok sahaja dengan merujuk kepada buku teks muka surat 142. Tengok dalam akaun modal ni, butiran apakah yang tiada. Jadi, jawablah R dan S itu. Apakah R, apakah S? Okey, itu sahaja untuk soalan 1 kertas 2 SPM 2019.